Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang justifikasi kedudukan kewangan sesebuah organisasi berdasarkan penyata kewangan. Yang mana ini adalah subtopik yang terakhir dalam bab keempat. Bab keempat iaitu penyata kewangan. Lepas ini habis sudahlah bab keempat. Okey, kita teruskan. Jenis nisbah asas, saya ulang semula. Jenis nisbah asas ada 3 kita belajar. Yang pertama adalah analisis nisbah untung, iaitu untuk mengukur kadar untung atau pulangan yang diperoleh perniagaan. Okey, yang kedua kita belajar tentang analisis nisbah kecairan, iaitu merujuk kepada keupayaan syarikat untuk menukarkan ke dalam bentuk tunai untuk tempoh yang singkat. Yang ini berkaitan dengan aset. Aset. Tukar kepada duit atau wang tunai. Okey, yang ketiga kita belajar tentang analisis nisbah kecekapan, iaitu menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam 1 tahun. Iaitu ianya juga mengukur keupayaan firma untuk menjual barangnya dalam tempoh tertentu. Yang mana analisis nisbah kecekapan ini kelas digunakan untuk melihat seberapa cekap dan bagusnya stok itu diuruskan. Adakah stok itu akan duduk lama di dalam stok ataupun kita baru tambah stok dan stok itu akan dijual dengan cepat. Itu kita panggil kecekapan. Ya. Cekap atau tidak, kita menguruskan stok yang sedia ada. Okey. Jangan lupa juga tentang formula-formula yang itu sangat penting untuk nisbah asas. Kalau tahu 3 perkara ini tapi tidak tahu formula pun rugi besar. Okey, yang pertama dalam analisis nisbah untung, kita belajar tentang peratus margin untung kasar, kita belajar tentang peratusan margin untung bersih, kita belajar tentang peratusan pulangan atas modal, kita juga belajar tentang peratusan untung tokokan. Okey, yang ini cikgu tak perlu ulang lah, nanti ulang lama pula. Jadi saya harap kamu memang sudah sedia hafal ya dengan latihan-latihan yang telah dibuat. Okey, dalam analisis kecekapan hanya ada satu nisbah iaitu nisbah semasa, iaitu hanya satu saja yang kita ukur dalam analisis kecairan yang melibatkan aset untuk digunakan bayar hutang. Sebab tu ada aset semasa, liability semasa. Okey, so nisbah semasa sahaja. Okey, dalam analisis kecekapan pula ya ada 2. Pertama adalah pusing ganti stok dan juga pusing ganti aset. So, dia punya formula ni saya yakin anda telah pun hafal. Okay. So, bila dah hafal, maka senanglah untuk dilaksanakan. Senanglah untuk kita menjustifikasikan kewangan sesebuah perniagaan. Yang tadi hanyalah revision sahaja. Yang mana 3 perkara, 3 analisis asas yang telah kita belajar. Okey, yang ini adalah untuk subtopik kali ini iaitu perbandingan prestasi perniagaan antara masa. Ya. Okey, apa benda ni kelas? Okey. Saya bagi contoh dekat sebelah tu iaitu penyata pendapatan di atas ya dan penyata kunci kira. Okey, kita nak membuat perbandingan adalah dengan melihat kedua-dua jenis penyata kewangan ini. Okey, kita baca dekat situ kelas. Kedudukan kewangan sesebuah perniagaan itu dapat dibandingkan dengan pertama tempoh perakaunan sebelumnya. Okey, contoh tempoh perakaunan semasa adalah 2012. Jadi tempoh perakaunan sebelumnya apa dia? 2011, 2010, 2009. Itu contoh. Okey, perniagaan lain dalam industri yang sama. Selain daripada kita compare atau membuat banding beza antara tahun semasa, okey, kita juga boleh melihat prestasi perniagaan antara perniagaan iaitu antara company lah, antara syarikat perniagaan. Syarikat A, syarikat B, syarikat C, syarikat D. Kita boleh buat perbandingan antara perniagaan dalam industri yang sama. Maksud dia kalau industri makanan dengan makanan lah. Jangan industri makanan dengan kasut. Jangan industri makanan dengan kereta. Itu dia masuk dalam industri yang sama. Okey, boleh. Prestasi kewangan perniagaan dapat dinilai dengan lebih tepat lagi dengan pertama iaitu membandingkan nisbah kewangan tahun semasa dengan nisbah kewangan tahun-tahun sebelumnya. Okey,
Adalah saya tambah sikit lagi. Selain pada nisbah, samalah macam ayat di atas balik. Membandingkan perniagaan dalam industri yang sama. Itu lebih tepat lagi. Okey? Boleh? Okey. Jangan pening. Harap semua boleh bertenang apabila melihat nombor-nombor yang banyak. Okey. Saya sediakan lagi sekali benda yang sama. Ini adalah slide ketiga. Saya sharekan penyata pendapatan dan juga kunci kira-kira. Okey. Itu dia rupanya. Itu adalah jadual perbandingan dan juga justifikasi. Okey? So, ini kalau soalan tanya untuk nisbah untung. Okey, nisbah untung ada 4. Untung tokokan, peratusan margin untung kasar, peratusan margin untung bersih, peratusan pulangan atas modal. Nanti saya sharekan contoh soalan. Okey, macam biasa, dalam jadual ni, dalam jadual ni pertama, tak lengkap jadual ni, saya lagi suka kalau ada formula. So, apabila kamu dah tulis peratusan jenis nisbah, masukkan formula. Untung kasar, kos jualan darab 100. So, bila kamu dah ada formula, senang kamu cari daripada jadual di sebelah. Jadual yang ini. Senang kamu cari jadual yang ni. So, kita tengok 2011 dulu. Untung kasar. Untung kasar ada dekat penyata pendapatan ke kunci kira-kira? Untung kasar ada pada penyata pendapatan. Tak apa, saya tanya, saya jawab. Ya, penyata pendapatan. Mana untung kasar? Ini dia. So, 5,000. Letaklah 5,000. Bahagi dengan kos jualan. Kos jualan yang mana? Kos jualan ramai yang silap. Dia tengok yang atas ni. Kelas, kos jualan yang ini. Ya. Kos jualan ni diperolehi daripada, ini jalan dia. Ya, iaitu stok awal, belian ditambahkan, kemudian tolak stok akhir. Dapatlah kos jualan. Bukan yang atas tu kos jualan. Setelah stok awal, tambah belian, tolak stok akhir, baru dapat kos jualan. Yang ni kita dah belajar. Harap kamu faham. So, kos jualan kat situ 20,000. Kenapa dalam kurungan cikgu? Sebab kita nak tolak. Bukanlah negatif kat situ. Itu adalah simbol ataupun bermaksud nombor ini harus ditolak. Okey, jadi tak boleh letak negatif, letak saja 20,000. Okey, sini Okey. Kemudian tekan kalkulator macam biasa. Okey, kebanyakan dari pelajar, murid-murid ni, dia dah buat. Dia dah buat yang ini. Selesai dah. Okey, tapi mesti lupa nak tulis tafsiran. Saya tekan dekat sini, tafsiran wajib ditulis. Wajib ditulis dan ditafsir daripada pengiraan yang telah dibuat. Janganlah malas, ya. Walaupun 1 markah. Mana tahu 1 markah itu akan membantu anda untuk mendapat A+, ya. Jadi, tulis tafsiran. Okey? Alright. So, itu untuk 2011. Okey, kita tengok 2012 pula. Tengok dalam jadual yang sama, penyata pendapatan. Tengok dalam 2012. Okey. Terlebih conteng. Tengok dalam 2012. Okey. Ni, 2012 ni. Okey, now. Untung kasar. Untung kasar 2012, 9,000. 2011, 5,000. Maksudnya, dia meningkatlah. Okey, tak apa. Tulis dulu. 9,000. Okey, dia punya kos jualan 21,000. Okey, 21,000. So, buat macam biasa dapat yang ini. Okey, 42.86%. Okey, tafsiran harga jualan ialah 42.86% melebihi kos. Harga jualan ialah 42.86% melebihi jualan. Ataupun yang kita dah belajar, setiap RM RM1, apa dia yang sebelum ni? Kos jualan, untung kasar yang diperolehi adalah sebanyak 42.86 sen. Ingat tak lagi yang hari tu yang kita ada belajar? Itu tokokan, Tokokan peratus yang kalau margin, untung kasar, untung bersih ya sen. Yang ni tokokan. Tu dia macam ni lah. Okay? Alright. So, kita dah dapat lihat dekat sini justifikasi dia. Kita nak buat justifikasi perbandingan. Okay? Tahun 2011, peratusan untuk tokokan adalah 25%. 2012 adalah 42.86%. Okey. So, semakin tinggi nombor atau angka itu menunjukkan semakin baguslah, semakin meningkat.
Ya, kalau tahun semasa lebih rendah daripada tahun sebelumnya, maka itu menunjukkan penurunan ataupun tidak baguslah. Okey, cuba tengok perbandingan prestasi antara tahun. Tokokan tahun 2012 lebih tinggi bermakna harga jualan dalam tahun 2012 lebih tinggi. Faham? Harga jualan dalam tahun 2012 lebih tinggi. Kunci dia kalau kamu tengok angka dia lebih besar, kunci dia adalah lebih tinggi dan lebih tinggi. Okey? Kalau dia sini, ini kalau 2012 ini lebih rendah daripada sini, so jawapan dia tokokan tahun 2012 lebih rendah. Okey, bermakna harga jualan dalam tempoh 2012 lebih rendah. Macam itulah. Ya? Okey, boleh? Okey, macam biasa sama saja. Peratusan margin untung kasar, masukkan formula. Bila dah masuk formula, cari dalam jadual. Masukkan formula kelas, masukkan formula. So hari ni saya nak tunjukkan bukan cara pengiraan sebab kita dah belajar. Saya nak tunjukkan perbandingan ataupun justifikasi. Okey, tengok untung kasar. Untung kasar 2011 adalah 20%, 2012 adalah 30%. Bermaksud peningkatan berlaku. So, untung kasar yang diperoleh atas setiap RM1 ringgit jualan bersih tahun 2012 lebih tinggi. Ini ayat dia kelas ataupun jualan bersih tahun 2012 lebih tinggi untuk untung kasar yang diperoleh atas setiap RM1. Awak boleh olah dia punya ayat lah, tapi pastikan yang poin yang diperlukan itu ada. Ya. Okey. Tengok dekat peratusan untung bersih pula, tengok ini 12%, ini 16%. Maksudnya berlaku peningkatan. Macam biasa sama dengan atas, untung bersih yang diperoleh atas setiap RM1 ringgit jualan bersih tahun 2012 lebih tinggi. Okey? Boleh? Okey? Peratusan atas modal 7.23%, 10.79%. Tinggi juga. So, pulangan atas setiap RM1 modal yang dilaburkan dalam tahun 2012 lebih tinggi. Itu cara kita membanding beza. Ini dari skop tahun. Sama juga kalau dalam skop perniagaan industri. Yang ini kamu boleh tulis perniagaan A, sini kamu boleh tulis perniagaan B. Sama sahaja. Perbandingan prestasi antara tahun macam ni juga cara kita menjustifikasi. Boleh faham ya? Okey, sama juga macam nisbah yang semasa tadi. So, ini nisbah kesyairan pula yang mana melibatkan aset semasa dan liability semasa. Sebab tu saya kata tulis formula. Tolonglah jangan malas. Ya, dalam nisbah pertama saya nak ada formula. Kamu tulislah formula, jangan malas. Lepas tu buatlah jalan kira. Pastikan jawapan mengikut cara atau teknik yang betul. Kalau dia minta peratus, maka peratuslah. Kalau macam ni dia tulis nisbah. Banyak kesalahan dia bagi jawapan dia 1.35. Tak ada nisbah 1. Salah kelas ya. 1.35 nisbah 1. Mesti nisbah 1. Sebab RM RM1 liability. Ya, kita membandingkan dengan RM1 liability. Jawapan yang diperoleh itu kita membandingkan dengan RM1 liability. Jadi nisbah 1 ni adalah RM RM1 untuk liability semasa ni kelas. Okey, boleh? So, aset semasa dengan liability semasa ada dekat kunci kira ke penyata pendapatan? Kunci kira. Cari dekat kunci kira. Dia kata aset semasa saja. Jadi tengok aset semasa sajalah. Ya, aset semasa saja. Jangan ditambahkan dengan aset bukan semasa. Sebab bukan jumlah aset. Dia nak aset semasa. So, liability semasa. Cari liability semasa sajalah. Modal kerja ini adalah hasil tolak aset hasil tolak aset semasa dengan liability tu. Jadi, liability semasa dia hanyalah pemiutang RM16,000. Ya, untuk 2011. Jadi, tulis masukkan formula. Jangan lupa nisbah. Jangan lupa tafsir. Ya. Okey. So, ini adalah perbandingan. Tengok 1.35 nisbah 1, 2.15 nisbah 1. So, bermaksud meningkatkan nombor yang ini lebih besar berbanding yang ini. Ya. So, keupayaan membayar hutang jangka pendek dalam 2012 adalah lebih baik. Okey, boleh? Faham? Ya, semakin tinggi nisbah maksudnya keupayaan syarikat untuk membayar hutang iaitu liability adalah semakin baik. Okey, kita tengok pula kepada nisbah kecekapan. Sudah nisbah semasa, sudah nisbah kecairan. Now nisbah kecekapan. Okey. So cikgu dah harap kamu dapat faham
Okey, tak apa. Kita tengok dulu nisbah kecekapan tentang pusing ganti inventory, iaitu stok dan juga kadar pusing ganti aset. Okey. Alright, macam biasa, yang ini berbeza. Ini kali, kali. Nampak kali. Kalau nisbah semasa tadi, ada peratus, semuanya peratus. Kan? Sebab dia peratusan. Ya, keuntungan. Okey. Kemudian, itu nisbah untung. Nisbah semasa pula tentang kecairan. Nisbah kecairan yang tadi itu tentang kecairan. Ada nisbah semasa. Dia nisbah kecairan ni dia punya formula is nisbah semasa. Itu baru betul. Ya, dia mengukur tentang kecairan aset. Apa dia punya tu? Nisbah lah, perkataan nisbah kan? 10 nisbah 1. Nisbah, faham? Okey, kalau nisbah kecekapan pula, kita tak pakai nisbah tapi kita pakai kali. Okey? Boleh? Sebab berapa kali pusing ganti aset. Lepas tu yang ini pula kecekapan perniagaan mengurus aset. Macam tu. Okey, boleh? So yang kita dah terangkan sebelum ni. Okey, kita tengok dulu kelas. Macam biasa, masukkan formula. Kemudian dah jumpa formula, cari kos jualan barangan. Okey, kos jualan barangan RM20,000 2011. Okey? Kos jualan. Tak kisahlah tulis barangan ke, tak ada barangan ke, kos jualan barangan dan kos jualan tu samalah, ya. Okey? Stok purata, saya dah ajar itu. Stok purata, stok awal ataupun inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Dah belajar itu. Dah ada jawapan dia, dah jumlah bahagi letak dekat sini. Okey? Dan tekan calculator. Okey, now cuba tengok 2012 dengan 2011. 2012 4.8, 2011 3.81, bermaksud meningkat. So syarikat menguruskan stoknya lebih cekap. Bila nombor lebih besar, lebih cekap. Dalam tahun 2012 memandangkan kadar pusing ganti stoknya lebih tinggi. Okey, boleh? Okey, jumlah aset pula samalah. Jualan bersih. Okey. Jualan bersih adalah pada penyata pendapatan. Okey, dalam penyata pendapatan kita cari jualan bersih. Okey, jualan bersih 2000. Okey? Jumpa sudah. Okey, ni jualan bersih. Okey, kenapa cikgu dia tak tulis jualan bersih? Sebab untuk penyata pendapatan berakhir 31 Disember 2000XX ni, pada waktu ini tidak ada berlakunya pulangan jualan. Kalau berlakunya pulangan jualan, awak akan nampaklah item pulangan jualan. So, jualan tolak pulangan jualan dapat jualan bersih. Tapi, jika tidak berlaku pulangan jualan, dia akan tulis jualan sahaja. So, jualan tu, itulah dia jualan bersih. Ya, boleh 25,000. Okey, bahagi dengan jumlah aset. Jumlah aset means that jumlah aset semasa tambah dengan aset bukan semasa. Okey, letak dekat situ. Okey, kemudian macam biasa. So, kita tengok dulu. Ni 0.36, 0.44. Kecekapan perniagaan mengurus dan menggunakan aset bertambah baik pada tahun 2012. Okey, itu cara untuk justifikasi ataupun perbandingan. Okey, boleh kelas? Okey. Ingat ya, ada 3 jenis nisbah. Okey, so saya harap awak tahu buat bandingkan, awak fahamkan bagaimana cara untuk menghafal setiap formula, ya. Setiap formula. Gunakan cara kamu sendiri supaya kamu lebih mahir. Okey, boleh? Okey, kalau macam itu, sekian sahaja daripada cikgu untuk kali ini, kelas kali ini, untuk slide kali ini, perbentangan kali ini. Okey, kita akan jumpa lagi. Okey, sekiranya ada masalah, bolehlah bertanya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.